Dulu tuan-tuan, kami pernah tahu mempertikaikan jumlah pelaburan yang masuk dalam negara ini seperti mana yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Tetapi masa tu anak papa tak nak percaya kami. Dikatanya kami ni palatau. Sekarang ni apa cerita bang? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana yang anda tahu? Pada 1 hari bulan April dulu, Perdana Menteri pernah mengumumkan jumlah pelaburan bernilai lebih daripada 170 bilion ringgit telah pun berjaya diperoleh oleh kerajaan kita untuk masuk dalam negara kita ini dari China. Dikatanya ada 19 memorandum persefahaman telah pun ditandatangani dan Perdana Menteri telah benar-benar mencanang betapa inilah jumlah pelaburan yang terbesar pernah ditarik oleh mana-mana Menteri Kewangan ataupun Perdana Menteri dalam sejarah. Masa itu anak bapa duk lambung lah, kau punya lambung. Tetapi kami mempertikaikan. Sebab apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri pada ketika itu ialah cuma MOU sahaja yang ditandatangani, bukannya MOA. Jadi benda yang dikatakan 170 bilion itu semuanya sekadar persefahaman, bukannya satu perjanjian yang memang dah binding, dah confirm mereka akan masuk. MOU ni macam, okey aku faham kau nak berlabur, okey aku faham yang kau tahu aku nak berlabur, macam tu lah. Tapi masa tu anak papa duk kata kami ini dengki dengan PMX dan tidak dapat menerima kejayaan kerajaan perpaduan madani ini menarik pelaburan dari China. Tak ingat dunia bang, masa tu kami kena. Sudahnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 3 kali kami terbukti betul dalam hal ini. Yang pertamanya ketika diumumkan KDNK negara kita ini hanyalah 2.9% sahaja, which is sangat-sangat kecil lah. Yang kedua, kami terbukti betul apabila diumumkan jumlah pelaburan asing yang masuk dalam negara kita ini seperti mana yang telah diumumkan baru-baru ini memang menguncup dengan teruknya. Takkanlah 170 bilion masuk, tengok-tengok pelaburan tak banyak masuk. Tetapi yang paling latest, yang paling terkini tuan-tuan sekalian ketika perbentangan bajet baru-baru ini, di mana Perdana Menteri telah mengumumkan betapa kerajaan ataupun negara kita ini telah menerima pelaburan sejumlah 132.6 bilion. Pelaburan yang diluluskan sejumlah 132.6 bilion. Di mana daripada jumlah tersebut, 63.3 bilion ringgit adalah daripada pelaburan asing, pelaburan dari luar. Jadi nak disebut konon-kononnya kita dah dapat 170 bilion pelaburan asing. Tengok-tengok yang diluluskan pada suku kedua ini cumalah 63 bilion saja. Keseluruhan pelaburan asing tau. Ini termasuklah pelaburan tambahan oleh mana-mana syarikat ke apa-apa ke. Semua itu membentuk 63.3 bilion seperti mana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri. Jadi persoalannya, adakah selama ini Perdana Menteri telah berbohong berkenaan dengan konon-kononnya memang masuk pelaburan 170 bilion itu, ataupun mungkin seperti mana yang kami katakan itu semua cumalah memorandum persefahaman, belum actualize, belum betul-betul confirm lagi pelaburan itu akan masuk, tetapi dicanang-canangkan konon-kononnya, oh come on pelaburan dah masuk dan sebagainya. Jadi di sinilah tuan-tuan sekalian kita nak khabar kepada kerajaan ini, rakyat tidak bodoh. Rakyat ini bukanlah zaman dulu-dulu di mana kalau diberitahu oleh kerajaan banyak ini, oh terima bulat-bulat. Tidak. Sekarang ini kita boleh cari segala maklumat. Semuanya berada dekat hujung jari. Jadi bila kerajaan menyebutkan tentang satu fakta yang tak betul dan rakyat membetulkan fakta tersebut, jangan kata rakyat ini nak memandai-mandai. Tak semua rakyat itu tak faham dan tak cerdik pasal ekonomi. Itu masalah sekarang. Kerajaan ingat yang rakyat ini kena dengar cakap kerajaan sahaja 100% percaya bulat-bulat. Benda tak macam itu bang. Zaman sekarang zaman IT. Dan yang paling kelakar sekali tuan-tuan sekalian, sepatutnya mana-mana pembentangan bajet ini akan menyaksikan setiap industri akan berasa teruja. Untuk orang kata apa, wah bajet kali ini sangat-sangat best dan sebagainya. Terujalah mereka, sepatutnya macam tu. Tetapi apa yang berlaku ialah ringgit kita yang dikatakan semakin mengukuh pada minggu lepas, tengok-tengok menjunam kembali kepada kadar RM4.74 untuk setiap dolar Amerika. Jadi apa maksudnya? Maksudnya lah belanjawan ini tidak dapat menangkap imajinasi sesiapa, terutamanya para pelabur asing. Jadi betul lah cakap-cakap yang kedengaran yang makin kuat ketika ini. Perdana Menteri perlu consider untuk melepaskan jawatan Menteri Kewangan, serahkan kepada orang lain supaya orang lain itu dapat fokus menjadi Menteri Kewangan dan juga tukarkan saja menteri-menteri yang tak perform ini. Tapi itulah, kita sekadar boleh memberikan cadangan, sekadar boleh memberikan kritikan untuk didengar oleh kerajaan. Mereka nak dengar tak dengar, wallahualam, silap-silap kita pula yang dituduh cuba untuk mengganggu dan juga memecahkan keharmonian negara ini.
payahlah kalau macam tu.